Antara punca-punca yang menyebabkan pencemaran udara berlaku di Malaysia adalah yang pertama, aktiviti pembangunan dan perindustrian. Perkembangan ekonomi dunia bergantung kepada industri-industri yang menghasilkan barang untuk diekspor atau untuk aktiviti perniagaan domestik. Namun, ini telah menambah buruk keadaan pencemaran udara dunia. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan alam sekitar. Antara situasi yang boleh diberi contoh ialah pada tahun 2019, iaitu pencemaran udara di Pasir Gudang yang telah membawa kesan buruk terhadap orang ramai. Punca yang seterusnya ialah punca daripada pelepasan asap kenderaan bermotor. Kenderaan motor merupakan penyumbang pencemaran udara di dunia. Masyarakat moden amat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta, motor, lori, kapal terbang dan sebagainya. Setiap kenderaan bermotor memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan ini perlu melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Dan punca yang terakhir ialah pembakaran terbuka ataupun pembakaran hutan. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pelepasan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa pelandangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Akhirnya, keadaan jerebu berlaku di sekeliling tempat. Keadaan tersebut akan menjadi lebih serius pada musim panas panjang kerana ia turut menyumbang kepada masalah jerebu yang mampu menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak penglihatan. Contohnya, masalah jerebu yang melanda Malaysia pada tahun 1997 menyebabkan hampir seluruh negara seolah-olah diselubungi oleh asap. Pencemaran udara telah memberi kesan kepada bumi kita. Antaranya, kesan kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Pencemaran udara menyebabkan sistem pernafasan menjadi sukar kerana gas-gas seperti karbon monoksida meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah. Kesan seterusnya menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan masalah paru-paru. Habuk, asap dan bahan-bahan lain juga memberi kesan kepada penglihatan manusia. Haiwan turut terancam dan mati akibat daripada pencemaran udara. Tambahan pula, makanan daripada sumber tumbuhan akan tercemar. Pencemaran udara juga memberi kesan kepada bumi kita kerana berlakunya penipisan lapisan ozon, kesan rumah hijau dan pemanasan global. Dengan itu, kita mestilah menjaga alam sekitar supaya dapat mengurangkan pencemaran udara dan mengelakkan diri daripada mendapat penyakit yang berbahaya. Cara mengatasi kesan pencemaran udara. Pelbagai usaha untuk menangani isu-isu alam sekitar telah dilakukan sama ada oleh kerajaan, pihak swasta dan masyarakat sendiri melalui cara perundangan dan bukan perundangan. Namun, hasilnya tetap tidak memuaskan. Keadaan ini disebabkan oleh pelbagai kelemahan dan kekangan dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut. Langkah yang pertama ialah menghijaukan kawasan. Penanaman pokok seperti buah-buahan di persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Selain itu, kandungan karbon dioksida dalam udara dapat dikurangkan dan meningkatkan kandungan gas oksigen melalui proses fotosintesis. Yang kedua ialah penggunaan petrol tanpa plumbum. Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerebu yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk dan sesama daripada berlarutan. Yang ketiga, program Kita Semula. Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di sekitar taman perumahan boleh diatasi dengan menggalakkan mereka menjual barang-barang yang boleh dikitar semula kepada peniaga-peniaga barang terpakai. Di antara barang yang boleh dikitar semula ialah surat khabar, majalah nama, kertas terpakai dan kotak kertas. Barang-barang ini boleh diproses semula untuk menghasilkan kertas baharu. Yang keempat, kempen. Kempen mencintai alam sekitar yang disiarkan di TV dan radio hendaklah dihayati supaya alam sekitar kita terpelihara. Rasa tanggungjawab perlu disemai dalam diri setiap individu agar alam sekitar
bersih dan selamat untuk generasi akan datang. Yang kelima, mengenakan tindakan undang-undang. Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran alam ialah pihak berwajib menghukum individu atau organisasi yang telah didapati bersalah membuat pencemaran alam sekitar. Pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar wajib menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit mencemarkan alam sekitar. Yang terakhir ialah memperkenalkan pendidikan alam sekitar. Selain itu, pihak sekolah hendaklah memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid sekolah. Pendidikan alam sekitar melibatkan pelbagai aspek yang menjurus ke arah pengenalan alam sekitar yang sejahtera. Satu kurikulum yang khusus perlu digubal agar pendedahan yang sistematik dapat dilaksanakan. Kurikulum ini boleh diselitkan dalam mata-mata pelajaran lain dan juga boleh dijadikan mata pelajaran khusus. Hal ini bertujuan untuk menyemaikan kesedaran secara lebih berkesan.